Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini sekali lagi Anwar tampil mempertahankan diri. Sekali lagi Anwar Ibrahim mendedahkan usaha jahat yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh pihak-pihak yang tidak tahu mengenang budi. Orang yang jahat dengki hatinya. Anwar Ibrahim mendedahkan rancangan jahat yang sudah lama diatur bagi membuatkan kerajaan perpaduan madani ini runtuh dan dibenci oleh rakyat. PMO kata, wujud usaha jahat tanam persepsi kerajaan diam, Islam dihina. Itu pendedahan oleh PMO dalam laporan kali ini. Sebelum kita teruskan ulasan untuk laporan berita hari ini, jangan lupa tekan butang produk yang ada di sini. Siapa yang ada kencing manis, gout, tinggi darah, cepat tekan butang ini karena ada produk yang baik untuk dapat membantu anda sembuh daripada penyakit gout, kencing manis dan tinggi darah dan penyakit-penyakit yang seumpama dengannya dengan produk yang harganya sekarang ini sangatlah murah. Sepanjang Ramadan, potongan harganya. Cepat beli sebelum menjelang Syawal. Nanti kalau sudah Syawal, nanti susah pula kalau gout datang kan. Jadi lebih baik sediakan payung sebelum hujan supaya nanti hari raya senanglah jalan-jalan. Macam itulah. Oke, terima kasih karena menyokong saya. Beli produk itu harganya murah. Kata PMO, wujud usaha jahat tanam persepsi kerajaan diam, Islam dihina. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengingatkan semua pihak agar tidak mengambil kesempatan daripada isu-isu semasa yang melibatkan penghinaan agama untuk membangkitkan lagi sentimen perkauman atau menabur benih kebencian. Setiausaha Akhbar Kanan Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah berkata, Anwar sedar wujud usaha jahat sesetengah pihak yang berkepentingan yang cuba menanam persepsi double standard atau dua darjat dalam mengambil tindakan terhadap kes-kes tertentu. Ini tuduhan liar yang tidak ada asas sama sekali, kata Anwar. Sesiapapun yang menghina mana-mana agama di Malaysia akan tetap disiasat dan didakwa menurut kenyataan taklimat harian pejabat Perdana Menteri PMO. Tunku Nasrul menegaskan, tuduhan dan persepsi kononnya kerajaan berdiam apabila agama Islam dihina adalah fitnah dan tidak berasas. Dia memetik beberapa kes penghinaan agama yang disiasat, didakwa dan akhirnya dihukum. Apabila kalimah Allah dipersenda melalui penjualan stokin, syarikat dan pembekal masing-masing didenda RM60,000. Seorang lelaki persendah perkataan Allah didenda RM12,000 dan dipenjara 6 bulan. Peniaga jagung bakar letak notis perkauman didenda RM400. Harit Iskandar dan Cecilia Yap masing-masing didenda RM10,000. Hentikan hina agama dan kaum. Tuduhan dan persepsi kononnya kerajaan berdiam apabila agama Islam dihina adalah fitnah dan tidak berasas. Kesemua tindakan tersebut adalah berasaskan peruntukan undang-undang sedia ada. Dan setiap kes yang ada, punca pelaporan akan melalui jalur proses dan hukum negara, katanya. Tunku Nasrul berkata tindakan berkenan mesej yang tegas buat semua rakyat Malaysia untuk menghentikan budaya menghina mana-mana agama, budaya dan kaum di mana-mana ruang di Malaysia. Usah biarkan hal-hal remeh merobohkan kekuatan dan keunikan kita tak kala negara sedang berkembang dan berada pada trajektori yang baik, kata taklimat harian PMO lagi. Saudara-saudara sekalian, amatlah mendukacitakan ada pihak-pihak yang mana sedang cuba mengatur langkah jahat bagi memburuk-burukkan kerajaan perpaduan, khususnya dalam kes melibatkan 3R. Purple Mouse kata, ini semua adalah naratif yang perlu dihapuskan. Jangan kerana politik negara kita
hancur lebur, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini perkara ataupun perkembangan terkini berkaitan dengan siasatan case yang melibatkan 170 juta ringgit membabitkan Ismail Sabri Yaakob dalam siasatan sebagai suspek. Hari ini kita dikejutkan pula oleh tindakan SPRM yang jarang-jarang dilakukan oleh sesiapapun. SPRM seingat saya tidak pernah lakukan perkara ini, tetapi kali ini SPRM melakukan tindakan yang agak luar biasa. Selepas beberapa kali tangguh beri keterangan, SPRM akhirnya akan jumpa Dr. Ismail Sabri. Ini satu tindakan yang luar biasa. Tapi sebelum kita teruskan ulasan laporan berita ini, jangan lupa tekan beg warna kuning ini, produk yang saya kongsikan dengan Anda. Siapa yang ada masalah gout, penyakit gout kencing manis dan juga tinggi darah, klik produk ini, beli produk ini karena produk ini dapat membantu untuk menghindarkan Anda daripada penyakit itu dan boleh membantu Anda untuk sembuh. Kedua, produk ini sekarang harganya murah. Sekarang promosi jatuh harga, lebih kurang macam itulah menjelang Ramadan, sepanjang Ramadan ini dan menjelang Syawal. Jadi sebab itulah saya kongsikan dengan Anda, cepat beli sebelum kehabisan stok dan harganya jadi mahal semula. Ada sudah testimoni dinyatakan ianya dapat membantu menyembuhkan Anda daripada gout, kencing manis dan tinggi darah. Oke, ini ceritanya selepas beberapa kali tangguh beri keterangan, SPRM akan jumpa Dr. Ismail Sabri. Wah, harap-harap Dr. Ismail Sabri ini masih dapat memberikan keterangan di Malaysia dan jangan pula tiba-tiba bercuti pula. Ada netizen kata, harap-harap Dr. Ismail Sabri Yaakob masih ada di Malaysia dan boleh diambil keterangan dan tidak pula bercuti, kata mereka. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sudah beberapa kali menangguhkan sesi rakaman keterangan bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atas faktor masalah kesihatan. Susulan itu, SPRM akan merakam keterangan doktor yang merawat Ismail Sabri mengenai status sebenar kesihatan bekas Perdana Menteri itu. SPRM memaklumkan keterangan pegawai perubatan itu akan diambil sebelum pihaknya dijadwal bertemu pemimpin itu pada 13 Mac depan. Tujuan SPRM merakam percakapan doktor yang merawat Ismail Sabri adalah untuk mengetahui tahap kesihatan beliau benar-benar berada dalam keadaan baik dan sihat. SPRM mengambil berat kesihatan bekas Perdana Menteri itu, selain untuk mengenal pasti penyakit yang dihadapi beliau, katanya dipetik berita harian BH. Sebelum ini, Ismail Sabri dilapor sepatutnya hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM pada hari esok. Namun, suspek dalam siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram berkenan tidak akan hadir pada hari ini kerana masih diberikan sijil cuti sakit MC sehingga 12 Mac depan. Semalam, Ismail Sabri juga dijadwalkan perlu bertemu pegawai SPRM tetapi tidak berbuat demikian kerana dipercayai masih berdepan dengan masalah kesihatan. Terdahulu, pemimpin berusia 65 tahun berkenan dilapor sudah memberi keterangan kepada pegawai penyiasat selama kira-kira 5 hari selepas beliau membuat pengisytiharan harta pada 10 Februari lalu. Beberapa hari kemudian, 4 individu termasuk 2 bekas pegawai kanannya ditahan SPRM untuk siasatan lanjut. Selanjutnya, 3 primis diserbu dan penemuan wang tunai berbagai negara berjumlah 170 juta ringgit. Turut ditemukan 16 kg jongkong emas mencecah RM7 juta ringgit Malaysia di sebuah kondominium yang didakwa sebagai safe house. Wow, ini memang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita berdoa supaya kesihatan Ismail Sabri Yaakob segera pulih dan segera dapat memberikan keterangan. Paling penting, jangan takut kalau benar, takutlah kalau salah. Berani kerana benar, takut kerana salah. Cepatlah bersihkan nama baik sendiri melalui siasatan tersebut.
Hanya dengan cara itu, Ismail Sabri Yaakob dapat membersihkan dirinya, namanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.